Jadi kita akan teruskan dengan sistem rangka manusia. Okey, seperti yang kita tahu sebenarnya dalam rangka manusia terdapat 206 tulang dan mempunyai pelbagai fungsi. Tapi tak semua manusia ada 206 tulang ni. Untuk manusia dewasa memang ada 206 tulang. Untuk bayi jumlah tulangnya berlainan. Okey. Pada rangka manusia terdapat dua jenis rangka. Yang pertama ialah rangka paksi. Yang kedua ialah rangka appendage. Rangka paksi terdiri daripada 4 bahagian iaitu tengkorak, turus vertebrata ataupun tulang belakang. Yang ketiga ialah sternum dan yang keempat ialah tulang rusuk. Manakala rangka appendage juga terdiri daripada 4 bahagian iaitu yang pertama lengkungan pektoral, yang kedua tulang tangan, yang ketiga lengkungan pelvis dan yang keempat tulang kaki. Okey, sekarang mari kita lihat apa yang terdapat pada setiap tulang tersebut. Mari kita lihat apa yang ada pada rangka paksi. Yang pertama ialah tengkorak. Okey, tengkorak ni kita tahu dia terletak di kepala kita. Okey, tengkorak ni terbahagi kepada dua bahagian iaitu yang pertama ialah tulang kranium yang terletak di bahagian belakang tengkorak dan yang kedua ialah tulang muka yang terdapat pada bahagian hadapan muka. Okey, tulang kranium ni dia berfungsi untuk melindungi otak, manakala tulang muka memberikan bentuk asas muka dan menyokong gigi. Tulang muka ni dia terdiri daripada soket mata, tulang hidung, rahang atas dan juga rahang bawah. Okey, yang kedua ialah turus vertebrata. Turus vertebrata ni ataupun dikenali sebagai spinal cord ataupun tulang belakang. Okey, turus vertebrata ni terdiri daripada 33 ruas tulang kecil atau vertebra. Kalau awak lihat pada gambar rajah tersebut ada banyak tulang kecil-kecil kan? Sebenarnya dia adalah 33 ruas tulang kecil yang membentuk satu vertebra. Okey, tulang yang bersambung ini akan membentuk satu turus yang kuat dan boleh melentur. Sebab itulah kita boleh bengkokkan badan kita, kita boleh tegakkan badan kita sebab tulang vertebrata, sebab turus vertebrata ni. Okey, fungsi turus vertebrata ni ialah berfungsi untuk melindungi saraf tunjang. Okey, yang ketiga ialah tulang rusuk dan sternum. Rusuk dibentuk daripada 12 pasang tulang rusuk yang bersendi dengan vertebra thorax di bahagian belakang. Jika lihat vertebra thorax tu ialah yang color oranye yang dekat bawah tu, yang ada 4 bahagian tersebut, itu ialah vertebra thorax yang terdapat di bahagian belakang tulang rusuk. Manakala tulang rusuk ni ada 12 pasang. Kiri kanan ada 12 kiri kanan sepasang kan, so dia ada 12 pasang. Okey, 7 pasang tulang rusuk bersendi dengan sternum secara terus. Okey, maksudnya dekat sini kalau awak lihat daripada nombor 1 sampai nombor 7 dia bersendi. Bersendi tu maksudnya dia bercantum dengan sternum secara terus. Okey, manakala 3 pasang tulang rusuk bersambung oleh rawan. Maksudnya tulang 3 pasang yang ke bawah tu lagi ialah dia bersambung dengan rawan. Manakala 2 pasang tulang rusuk yang terakhir, nombor 11 dengan 12 tu, kalau awak lihat dia tergantung bebas. Okey, fungsi tulang rusuk kita ni dia penting sebab dia untuk melindungi organ utama kita iaitu jantung dan paru-paru. Okey, itu tentang rangka paksi. Rangka paksi yang terdiri daripada 4 komponen iaitu tengkorak, turus vertebrata, tulang rusuk dan sternum. Okey, seterusnya kita akan lihat rangka appendage. Apa itu rangka appendage? Rangka appendage terdiri daripada 4 bahagian. Yang pertama, lengkungan pektoral. Yang kedua, tulang tangan. Yang ketiga, lengkungan pelvis. Dan yang keempat, tulang kaki. Okey, kita lihat dulu pada yang pertama iaitu lengkungan pektoral. Okey, lengkungan pektoral ni dia menghubungkan tulang tangan dan rangka paksi. Lengkungan pektoral terdiri daripada 2 bahagian, daripada 2 tulang iaitu
tulang clavicle dan tulang scapula. Kalau awak lihat, kalau senang nak ingat, lengkungan pectoral ni terletak pada bahu kita. Pectoral terletak pada bahu yang terdiri daripada dua tulang, iaitu clavicle, iaitu tulang di atas bahu, dan scapula. Okey, seterusnya kita akan belajar tentang tulang tangan. Okey, tulang tangan ni dia terbahagi kepada 6 bahagian, iaitu humerus, yang kedua radius, yang ketiga ulna, yang keempat carpus, yang kelima metacarpus, dan yang terakhir ialah phalanx. Kalau nak senang ingat, phalanx ialah ejaan huruf F kan yang depan tu. Awak ingat finger. Finger maksudnya jari. Okey. Sebenarnya kalau awak lihat pada gambar rajah tersebut, dia telah disusun mengikut urutan dah daripada atas ke bawah. Okey, kita lihat dia punya information dia. Okey, hujung humerus berbentuk bulat bersendi dengan lengkungan pectoral. Okey, kalau awak lihat kepala humerus tu dia bentuk bulat kan, maksudnya bersendi dengan lengkungan pectoral yang dekat bahu yang kita belajar tadi. Bersendi tu maksudnya dia bercantum ataupun bergabung dengan lengkungan pectoral yang dekat bahu. Okey, humerus tu, tulang humerus tu yang panjang tu. Okey, kepala dia berbentuk bulat, manakala hujung humerus di sebahagian bawah dia pula dia bersendi ataupun bercantum dengan radius dan ulna. Radius ni di bawah sikit daripada siku, manakala ulna ni dah nak sampai sebelum kita punya pergelangan tangan. Okey, manakala radius dan ulna dia bersendi dengan carpus dan membentuk pergelangan tangan. Ingat, carpus ni tulang yang dekat pergelangan tangan kita. Okey, carpus pula dia bersendi, bercantum dengan metacarpus, iaitu membentuk tapak tangan. Okey, kalau ada pergelangan tangan, mesti ada tapak tangan. Yang dekat tapak tangan itulah yang dipanggil metacarpus. Okey, metacarpus dia bersendi dengan phalanx dan membentuk jari. Okey, kalau nak senang ingat, awak ingat gambar rajah tersebut daripada kepala humerus yang bersambung dengan lengkungan pectoral sampailah kepada metacarpus dan yang bersendi dengan phalanx untuk membentuk jari. Cikgu ulang sekali lagi. Okey, ingat daripada kepala humerus dia bersambung dengan lengkungan pectoral yang dekat bahu tu, manakala humerus yang dekat bahagian bawah, bahagian tulang bawah dia tu, dia bersambung dengan radius dan ulna. Radius dan ulna ni terletak antara siku dan pergelangan tangan. Manakala radius dan ulna ni dia bersambung dengan carpus, iaitu dan membentuk pergelangan tangan. Dan apabila ada pergelangan tangan, mestilah ada tapak tangan. Yang membentuk tapak tangan ialah metacarpus. Dan metacarpus bersambung dengan phalanx membentuk jari. Okey. Yang ketiga ialah lengkungan pelvis. Ingat, lengkungan pelvis sama dengan pelvic, iaitu punggung. Lengkungan pelvis terbentuk daripada sepasang tulang punggung. Okey, lengkungan pelvis bersendi dengan rangka paksi. Rangka paksi yang kita belajar tadi itulah. Yang pertama tengkorak, tulang belakang dan tulang rusuk dan juga sternum. Okay, lengkungan pelvis ni dia bersendi dengan rangka paksi. Okey, fungsi untuk lengkungan pelvis ni menyokong berat badan dan melindungi pundi kencing serta organ dalaman bagi lelaki dan juga perempuan. Seterusnya kita akan sambung tentang tulang kaki. Kalau tadi kita belajar tentang tulang tangan, kali ini kita akan belajar pula tentang tulang kaki. Sebenarnya konsep dia sama je dengan tulang tangan tersebut. Okey. Okey, tulang kaki ni dia terdiri daripada 6 bahagian juga, iaitu femur, tibia, fibula, tarsus, metatarsus dan juga phalanx. Seperti yang cikgu cakap tadi, phalanx, ingat fingers. Okey, femur. Kalau tadi dekat tangan ada humerus, dekat kaki kita ada femur. Okey, hujung tulang femur juga dia berbentuk bulat, dia juga bersendi dengan lengkungan pelvis, iaitu lengkungan yang terbentuk daripada sepasang tulang punggung. Okey, femur. Femur ni ataupun kita dalam bahasa kita ni kita cakap dia tulang yang dekat peha kita ni lah.
Okey, jika tadi kita belajar pasal tulang tangan, kali ini kita akan belajar pula tentang tulang kaki. Okey, seperti yang kita tahu, tulang kaki juga dia terdiri daripada 6 jenis bahagian juga, iaitu femur, tibia, fibula, tarsus, metatarsus dan juga falang. Seperti yang cikgu bagi tahu tadi, kalau ingat falang, ingat finger, jari. Okey, konsep dia sama je macam tulang tangan tadi. Kita lihat daripada atas ke bawah. Okey. Kalau tadi dekat tulang tangan kita ada humerus kan, yang bersambung dengan lengkungan pectoral. Tapi untuk tulang kaki kita ada femur yang bersambung, yang berbentuk bulat dan bersendi dengan lengkungan pelvis. Maksudnya kalau femur tu, kalau kita lihat, dia tulang yang dekat peha kita yang bersambung dengan tulang yang dekat punggung. Okey, manakala hujung sebelah femur dia bersendi dengan tibia dan fibula. Tibia dan fibula ni adalah merupakan tulang betis kita. Okey, hujung tibia dan fibula dia bersendi ataupun bercantum dengan tulang tarsus, iaitu tulang pergelangan kaki. Yang kita lihat ada dekat kita punya buku lali tu adalah tulang tarsus. Manakala macam tadi, kalau tadi dekat tulang tangan kita ada carpus dan metacarpus, tapi dekat kaki kita ada tarsus dan metatarsus. Kalau ada pergelangan kaki, mesti ada tapak kaki. Okey, jadi tulang tarsus dia bersendi dengan tulang metatarsus yang membentuk tapak kaki. Tulang metatarsus tu yang membentuk tapak kaki. Okey, manakala tulang metatarsus dia bersendi dengan falanks dan membentuk jari kaki. Okey, cuba lihat, cuba awak recall balik, awak ingat slow-slow daripada femur sampailah ke falang. Konsep dia sama je macam kita hafal yang untuk tulang tangan tadi.